Coronavirus ataupun lebih dikenali sebagai COVID-19 merupakan sebuah keluarga virus besar yang boleh menyebabkan infeksi saluran pernafasan dan juga organ dalaman manusia. Dalam arti kata lain, COVID-19 ini boleh merenggut nyawa dan vaksin untuk membunuh virus ini belum lagi ditemukan sehingga kini. Seterusnya, dari segi aspek ciri-ciri virus COVID-19 adalah seperti berikut. Ciri yang pertama, pesakit itu akan mengalami demam tinggi melebihi 38 derajat Celcius, mengalami batuk kering, sakit tekak, sesak nafas, dan sakit badan. Virus berfungsi dalam memindahkan gen penting secara ekologi dari satu host ke host yang lain. Contohnya, virus yang menjangkiti cyanobacteria laut seperti Prochlorococcus yang membawa gen PSBA yang mengekod protein yang menjadi pusat kepada proses fotosintesis. Ackerman 1997 juga mengatakan bahwa virus berkaitan dengan rizosfera tumbuhan. Kebolehan virus dalam memindahkan bahan genetik dari satu organisme ke organisme yang lain menyebabkan virus dapat tersebar ke setiap penjuru dunia dengan mudah. Tentang fungsi manusia dalam sistem biosfera. Manusia merupakan salah satu komponen hidup atau komponen biotik dalam sistem biosfera. Dalam sistem biosfera, manusia berfungsi sebagai agen pengubah atau agen transformasi. Interaksi manusia dengan sistem biosfera boleh mendatangkan impak positif maupun negatif. Manusia memainkan peranan yang penting dalam membentuk sistem biosfera. Dari aspek positif, manusia berperanan dalam penemuan dan pembiakan spesies baru, penemuan sumber tenaga, dan juga berperanan dalam mengawal kemusnahan dan pencemaran alam sekitar. Manakala dari aspek negatif pula, manusia telah menyebabkan kepupusan spesies flora dan fauna, pencemaran alam sekitar, dan juga pengeksploitasian sumber. Hubungan manusia dan virus. Manusia merupakan sebahagian daripada alam sekitar. Dalam ekosistem kehidupan manusia, manusia bukan sahaja tinggal bersama flora dan fauna, malah manusia juga turut tinggal bersama dalam lingkungan hidupan seni atau mikroorganisma yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Kelompok virus merupakan kumpulan mikroorganisma yang boleh mengakibatkan wabak serta jangkitan penyakit. Salah satu contoh virus yang menyebabkan penularan wabak penyakit yang serius ialah virus corona. Virus ini menjangkiti mamalia dan burung dalam keadaan semula jadi, di mana virus ini menjadikan manusia dan haiwan sebagai perumahan untuk bereplikasi sebelum dibebaskan ke alam sekitar yang wujud sebagai molekul protein bebas untuk mendapatkan perumahan baru. Saintis juga berpendapat bahawa virus ini mengakibatkan wabak COVID-19 yang berasal daripada spesies kelawar kemudian menjangkiti tinggiling sebelum bermutasi dan menjangkiti manusia. Kesan virus terhadap lingkungan manusia. Kesan terhadap budaya dan agama. Larangan melakukan ibadah haji dan umrah di Arab Saudi bagi mengelakkan orang ramai berkumpul. Singapura menyarankan rakyatnya membawa sejadah sendiri ketika solat berjemaah di masjid. Penganut Hindu pula tidak meraihkan festival warna pada perayaan Holi. Kesan terhadap ekonomi. Menjejaskan industri pelancongan, penurunan dalam urusan perniagaan, dan produktiviti organisasi, rakyat tidak dapat bekerja dan terpaksa diberhentikan kerja, penutupan kilang-kilang di China menjejaskan indeks pengurusan pembelian. Kesan terhadap psikologi. Berlaku gejala kemurungan, gemuruh dan stres, kebimbangan terhadap ancaman wabak, menyebabkan berlaku pembelian panik, mengalami gejala gemuruh seperti cemas dan sukar tidur, golongan kanak-kanak dan warga emas turut berasa terancam. Salah satu langkah manusia mencegah COVID-19 adalah dengan mencuci tangan. Ini kerana virus ini boleh merebak melalui batuk, bersin, bersentuhan dengan orang yang mempunyai gejala dan permukaan yang terdedah dengan virus. Jadi, penting untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir selama 20 saat bagi menyingkirkan kuman pada tangan. Tangan merupakan ejen penyebaran bakteria dan juga virus. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui jenis-jenis sabun yang digunakan untuk mencuci tangan. Cuci tangan dengan sabun biasa. Sebenarnya, sabun biasa juga berkesan untuk menyingkirkan bakteria. Namun, ada kalanya
Produk biasa lebih diformulasikan untuk menghilangkan bau pada tangan sahaja dan belum tentu efektif untuk membunuh bakteria. Sabun biasa yang mengandungi minyak wangi tambahan yang kemungkinan bisa membuat kulit menjadi kering. Bagi bayi dan orang yang memiliki kulit sensitif, sabun yang mengandungi minyak wangi sebaiknya dihindari. Cuci tangan dengan sabun antiseptik. Sabun antibakteria adalah produk pembersih yang mengandungi bahan antimikrob seperti alkohol, benzalkonium, klorida dan bahan-bahan antibakteria yang lain. Produk pembersihan ini berkesan untuk membunuh bakteria dan sering menjadi pilihan hospital, pusat kesihatan, klinik dan banyak lagi. Jadilah pengguna bijak dengan memilih sabun cuci tangan yang betul, agar tangan anda dihindari daripada virus dan juga bakteria.